A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para jemaah muslimin dan juga muslimah dan juga penonton Facebook sekalian. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan dan juga segala bentuk nikmatnya yang telah diberikan kepada kita selama ini, nikmat kesihatan, keimanan, kekuatan, nikmat bersama keluarga dan juga secara khususnya nikmat bertemu Ramadan. Sekarang ini alhamdulillah kita hari ini merupakan hari Selasa kita yang pertama dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita dan orang dan ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi keimanan, ketakwaan yang bertambah, kesihatan, keselamatan dalam mengerjakan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah, insya-Allah kami di Masjid Kasim pada Ramadan kali ini, insya-Allah pada setiap waktu zuhur akan membuat sedikit perkongsian yang kami memberi judul Hayya bina nu'min sa'ah. Mari bersama kita beriman seketika. Ya, waktu ini merupakan lebih kurang waktu-waktu rehat, waktu lunch. Jadi bagi mereka yang mungkin berada di rumah, bolehlah kita senti seketika kita bersama-sama mendengar sikit perkongsian yang ringkas. Manakala mereka yang berada di luar, yang sedang bekerja di luar, mungkin sekarang ini sedang rehat, bolehlah sambil berehat, sambil mengisi pengisian ilmiah rohani, insya-Allah. Muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang kita semua sedia maklum dianjurkan untuk memperbanyakkan amal ibadah, memperbanyakkan doa dan memperbanyakkan buat amal yang baik. Kerana apa? Kerana segala amal ibadah kita akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Yang sunnah akan diberikan pahala bagaikan pahala wajib di bulan yang lain. Manakala pahala yang wajib pula yang dilaksanakan ataupun amal ibadah yang wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan akan berlipat kali ganda hingga ke 70 kali, dan juga riwayat-riwayat lain yang begitu ganda berganda-gandakan. Jadi muslimin dan juga muslimah dirahmati Allah, bersempena dengan anjuran untuk melakukan baik di bulan Ramadan ini, saya ingin kongsikan dengan waktu yang ringkas ini sedikit perkongsian berkenaan dengan melakukan amal ibadah. Yang saya ingin kongsikan di sini adalah merupakan dua ayat yang dipetik daripada Al-Quran. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada surah Qasas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Yang membawa maksud barang siapa ataupun siapa yang datang di yaumul akhirah dengan kebaikan, falahu khairum minha, dan bagi mereka ini kebaikan daripada amal ibadah yang dibawa itu. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa yang melakukan kejahatan ataupun datang ke akhirat dengan membawa kejahatan ataupun dosa-dosa kejahatan, fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun, maka mereka tidak akan dibalas apa yang mereka laksanakan, iaitu amal yang jahat, melainkan apa yang mereka lakukan sahaja. Jadi jemaah rahmati Allah, daripada ayat ini kita dapati bahawa mereka yang bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak, ataupun mereka yang melakukan amal ibadah ataupun amal-amal yang baik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat kebaikan daripadanya. Dan bagi mereka yang melaksanakan ataupun melakukan perkara yang jahat ataupun yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan dapat balasan melainkan dibalaskan cuma perkara yang mereka lakukan sahaja. Maknanya di sini jemaah dirahmati Allah, saya ingin memberi saya memberi satu perkongsian ini di mana Allah Subhanahu wa taala dalam nak memberi balasan pun tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan satu
kerahmatan yang begitu tinggi dan juga kasih sayang. Dalam marah pun ada kasih sayangnya, dan apa lagi dalam baiknya juga, iaitu dalam amal ibadah yang baik juga diberikan berlipat kali ganda. Di sini berkata dalam ayat Quran, falahu khairun minha, dan baginya kebaikan. Kebaikan ni membawa maksud bermacam-macam penafsiran. Ada yang sebahagian mengatakan jika dilipat kali gandakan, ada yang mengatakan sekian. Ada juga ayat yang lain juga yang mempunyai hampir sama bunyinya. Ayatnya adalah daripada surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihah wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu Wa Taala berkata apa? Barang siapa yang datang dengan kebaikan, baginya 10 kali ganda pahala. Dan bagi mereka yang datang dengan kejahatan, satu kejahatan, maka tak akan diberi balasan kepadanya melainkan satu dosa sahaja. Wahum la yuzlamun, mereka ni tak dizalimi walaupun sedikit pun. Jadi jemaah rahmati Allah, ayat ini hampir-hampir sama dengan ayat sebelumnya. Bahkan dia boleh juga boleh menjadi penambahan kepada penafsiran maksud falahu khairun minha itu, iaitu kebaikan diberikan. Kerana kebaikannya boleh juga datang dalam sudut pahala yang berganda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pergandaan kepada satu amal ibadah. Mungkin kita buat amal ibadah yang baik satu sahaja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita 10 markah. Manakala kalau kita buat satu salah, satu dosa, Allah hanya akan charge, hanya akan memberi kita balasan ataupun hanya akan ambil kira satu dosa sahaja. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan rahmatnya dan juga maghfirahnya dan juga sayang dan juga adilnya kepada kita. Mana pahala yang baik Allah berikan berlipat kali ganda, memberatkan lagi amal ibadah kita, timbangan kita. Manakala yang dosa sahaja cuma satu sahaja diberikan. Tapi dalam jemaah dirahmati Allah, ini sekadar perkongsian. Walaupun mungkin Allah ambil kira satu perbuatan dosa dengan satu dosa, mampu ke kita menanggung satu dosa itu di akhirat? Kerana setiap amal ibadah ada balasannya. Mana yang baik akan dibalas dengan baik, mana yang jahat akan dibalas dengan jahat. Walaupun satu dosa, mampu ke kita menanggung siksaannya ataupun keperitan kepada satu dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa. Walaupun ada satu dosa ni, Allah tutup mata, Allah hapuskan dan memberatkan lagi amal ibadah kita yang baik. Di dalam hadis-hadis yang banyak, ada banyak perkongsian daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan amalan-amalan yang tertentu apabila dilakukan maka akan berlipat kali ganda. Sebahagiannya adalah apabila kita melakukan amal ibadah yang baik, Rasulullah mengatakan apa? Dilipat kali gandakan 10 kali. Ada yang mengatakan 770 hingga 100 kali. Manakala ada yang sebahagian lain amal ibadah yang khusus, seperti melakukan solat di waktu siang hari, melakukan solat ataupun melakukan amal ibadah selepas waktu subuh, dan juga ada sebahagiannya seperti pergi ke masjid, melaksanakan solat Jumaat dan sebagainya. Ada yang diberikan pahala sebagaikan satu haji dan satu umrah. Masya Allah, jemaah rahmati Allah, sekadar melakukan satu amal ibadah yang kecil ataupun kecil di mata kita, tapi besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya bagaikan satu haji dan satu umrah. Ada yang mengata kalau kita fikirkan haji dan umrah, ada di dalamnya ada solat dan sebagainya. Begitu juga peluang untuk melaksanakan solat di Masjid Haram, Masjid Haramain, di Masjid Nabawi dan Makkahul Mukarramah, Kaabah. Solat yang di mana dikatakan Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan solat di Masjid Nabawi diberikan pahala sebanyak 1000 kali. Manakala mereka yang melaksanakan solat di Masjid Haram di Mekah akan diberikan 100,000 kali. Nah, kalau kita tengok kepada amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu dorongan dan juga satu pembakar semangat, di mana dalam Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW banyak anjuran untuk kita melaksanakan, memperbanyakkan amal ibadah, dan banyak juga hadis-hadis dan juga Al-Quran yang mengatakan bahawa setiap amal ibadah itu akan diberi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Manakala dosanya pula biasanya akan disebut satu
ya, satu sahaja. Kalau buat satu salah, maka dosanya satu saja. Tapi kalau buat satu pahala, satu perkara yang baik, maka berlambak pula, maka banyak, ya, banyak pahala yang diberikan, berlipat kali ganda Allah berikan kepada satu amal ibadah saja. Jadi ini menunjukkan apa, jemaah dirahmati Allah, bahawa dalam kita melakukan amal ibadah kita dan juga kehidupan seharian kita, betapa besarnya, agungnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, betapa adilnya, betapa rahmahnya, betapa dalam keburukan ataupun dalam kekurangan kita melaksanakan satu perkara, tetap Allah memberikan rahmahnya dan maghfirahnya, keampunannya kepada kita. Dalam mungkin kita semua sedia maklum bahawa rahmah Allah, kasih sayang Allah itu mengatasi kemarahannya. Jadi jemaah dirahmati Allah, sekiranya ada seseorang itu dimasukkan ke api neraka pun, bukan kerana Allah menzaliminya, kerana Allah tak akan menzalimi hambanya, tapi kerana dia menzalimi dirinya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bukan tergolong daripada golongan yang menzalimi diri kita. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Kita melakukan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran yang setimpal dengannya, bahkan berlebih daripadanya. Dan dengan pahala yang berlebihan ni, mudah-mudahan berat lagi timbangan amal ibadah kita, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, bulan yang di mana setiap amal ibadah kita bahkan bertambah lagi amal ibadah kita. Jangan kita lepaskan peluang di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Anggaplah setiap hari daripada bulan Ramadan itu adalah hari yang terakhir, dan anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Kerana apabila kita menganggap Ramadan ini yang terakhir, maka kita akan fokus untuk menjadikan setiap amal ibadah kita sebaik mungkin, dan mudah-mudahan ia akan memberi manfaat kepada diri kita, diri ahli keluarga kita, dan juga diri kita nanti insya-Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong pada golongan orang yang berjaya di dunia ini dan juga di akhirat kelak, dan mendapat ganjaran pahala syurga, dan lebih baik lagi mendapat ganjaran bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan para syuhada dan para solehin. Amin Allahumma amin. Oleh itu saya rasa memadailah perkongsian saya pada hari ini, yang mungkin ringkas insya-Allah kita akan kongsikan di pertemuan akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih para penonton sekalian. Selamat melaksanakan amal ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.